Okey. Bila kita tengok lagi yang terakhir, contoh Nabi ni semua bentuk rasuah tidak pernah membantutkan usaha dakwah Nabi. Semua bentuk rasuah tak pernah membantutkan usaha Nabi. Contoh, kalau tuan-tuan buka surah Al-Isra ayat 90 hingga 93, baca ayat-ayat tu, tengok dia punya huraian tafsir. Satu ketika pemimpin-pemimpin Bani Quraisy ni duduk berdekatan dengan Kaabah. Waktu tu keadaan dia matahari nak terbenam, nak menghala ke malam. Antara yang ada di situ dua anak Rabi'ah. Kata Nabi berteduh di kebun mereka di Taif tu, Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah. Ada satu masa dia jadi pak mertua Nabi, Abu Sufyan bin Harb. Sebab Nabi kahwin dengan anak dia kan, Ramlah binti Abu Sufyan. Ramlah isteri ke berapa Nabi Muhammad? Ramlah isteri ke berapa? Tuan-tuan, pernah jumpa tak isteri Nabi yang nama Ramlah? Semua iling kepala. Payah nak cari dalam kitab, dia guna nama sebenar, Ummu Habibah itulah Ramlah binti Abu Sufyan. Isteri pertama tak kenal, memang boleh cekik kan? Siapa isteri pertama Nabi? Khadijah. Isteri kedua Aisyah. Tak lagi. Yang paling tua dalam kalangan isteri-isteri Nabi, dia yang paling tua. Sa'udah binti Zam'ah. Lepas tu baru kahwin dengan Aisyah. Lepas tu baru kahwin dengan anak Saidina Umar, Hafsah. Yang kelima Zainab binti Khuzaimah. Yang keenam tadi Ummu Salamah. Yang ketujuh sekali lagi Zainab binti Jahshin. Yang ke-8 anak pemimpin Bani Mustalik. Lepas perang Bani Mustalik dia kahwin. Pemimpin Bani Mustalik ialah Al-Haris bin Dirar, Juwairiyah binti Al-Haris. Isteri Nabi yang ke-8 Juwairiyah, anak pemimpin Bani Mustalik. Yang ke-9 satu-satunya bukan bangsa Arab, Yahudi. Nabi kahwin lepas perang Khaybar. Bapa dia pemimpin Bani Nadir, Huyai bin Akhtab. Isteri Nabi Safiyah binti Huyai. Yang ke-10 Ramlah lah. Yang ke-11 Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris dengan Zainab binti Khuzaimah nombor 5 tu adik-beradik, ibu sama mak lain-lain. Zainab binti Khuzaimah nombor 5 tu dengan Maimunah binti Al-Haris adik-beradik, ibu sama, Hindun binti Auf, bapa lain-lain. Hak tu bapa Khuzaimah, ni bapa Al-Haris. Pening kan? Mak sama, ayah lain. Sebab tu Nabi puji mak dia. Sebab wanita yang dikahwini oleh sekurang-kurang 6 orang tokoh terkemuka, dia ada lagi suami lain, dia kahwin 3 orang. Hindun binti Auf tu, satu dengan Khuzaimah, bapa kepada Zainab. Satu lagi Al-Haris, bapa kepada Maimunah. Satu lagi Umais, Asma binti Umais. Asma binti Umais ni, Umais suami dia, dapatlah Asma binti Umais. Suami pertama Asma binti Umais ialah sepupu Nabi, abang kepada Saidina Ali yang terkorban dalam perang Mu'tah. Siapa? Perang Mu'tah kan meninggal 3 orang. Nabi dah sebut dah nama-nama tu. Mula-mula yang pegang bendera tu ialah Zaid bin Harisah. Kalau Zaid terkorban, Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far Abi Talib terkorban, Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah, kamu pilihlah siapa pemimpin yang kamu nak lantik. Jadi hak nombor 2 tu siapa? Ja'far bin Abi Talib, abang kepada Saidina Ali. Asalnya Asma binti Umayyah isteri Ja'far. Bila Ja'far syahid, siapa yang ambil? Abu Bakar yang kahwini dia. Lepas Ja'far tu Abu Bakar kahwin dengan kawan ni, dengan Asma binti Umais. Dapatlah anak nama Qasim bin Abu Bakar. Okey. Kemudian bila Abu Bakar dah meninggal waktu jadi khalifah, Saidina Ali pula kahwin dengan dia.
Saidina Ali pula kahwin dengan siapa? Dengan kawan ni. Berapa dah suami dia? Ja'far, tokoh hebat. Abu Bakar, tokoh hebat. Saidina Ali, tokoh hebat. Dah jadi 3 orang dah. Kakak kepada mereka ni Ummu Fadl. Kakak kepada mereka ni Ummu Fadl, isteri Abbas, pak saudara Nabi. Anak Hindun juga. Anak Hindun tu juga tadi hak kahwin 3 orang tu, anak dia tu nama ada seorang Ummu Fadl, isteri kepada Abbas, pak saudara Nabi. Dah tadi 3 orang sahabat dah kahwin. Tokoh yang ke-6 siapa? Tokoh yang ke-4 pak saudara Nabi. Lepas tu Nabi pula tokoh yang ke-5 ambil 2 anak dia. Lepas tu tokoh yang ke-6 siapa? Adik kepada Salma tu. Adik kepada Salma tu Arwah binti Umayyah. Tu bini pak saudara dia Hamzah. Adik pada kawan tu bini Hamzah, pak saudara Nabi. Itulah Nabi kata Hindun binti Auf ni seorang ibu yang hebat. Anak-anak dia dikahwini oleh kawan-kawan 6 tokoh hebat. Panjang cerita dia tak? Pening ke? Pening ke? Bendanya simple, cuma kita malas nak mencari. Kita duk anggap bila cerita pasal sahabat ni seolah-olah dia jauh kan. Ni sahabat ni sahabat ni. Padahal kadang-kadang tu sepupu. Hak ni anak saudara, hak ni lipat kau ni, hak ni lipat kau ni. Contoh hak paling pening selalu kita sebut macam Zubair kan. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni salah seorang sahabat Nabi lah yang dijamin masuk syurga. Zubair dengan Nabi apa hubungan? Zubair bin Awam dengan Nabi apa hubungan? Nak bagi senang macam ni. Mak saudara Nabi dulu berapa orang? Kata sayang Nabi, selawat tak berhenti. Mak saudara Nabi berapa orang? Mak saudara Nabi berapa orang? Mak saudara, bukan pak saudara. Mak saudara ada berapa orang? Jumlah tak, saya tak suruh sebut nama pun. 6. Satu nama Sofiah ni satu mak dengan Hamzah. Isteri Abdul Muttalib ada 6. Salah satu isteri Abdul Muttalib nama Halah binti Wuhaib. Sofiah, Hamzah, Muqawwim, Hajal. Jadi Sofiah ni salah seorang mak saudara Nabi, adik-beradik dengan Hamzah. 5 lagi, satu mak dengan Abdullah. Adik-beradik yang Abdullah lelaki ada 3. Abu Talib hak pelihara Nabi tu, nama betul dia Abdul Manaf. Zubair, Abdullah. Hak perempuan lepas Sofiah tu ada siapa? Ada yang nama Ummu Hakim Al-Bayda, ada nama Atikah, ada nama Umaymah, ada nama Arwah, ada nama Barrah. Jadi Sofiah mak saudara Nabi ni kahwin dengan abang kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Abang dia Al-Haris bin Harb. Zaman jahiliyah kahwin dengan Al-Haris. Al-Haris meninggal Al-Haris. Dia pun kahwin suami yang kedua dengan Awam. Sofiah kahwin dengan Awam, dapat Zubair bin Awam. Apa hubungan Nabi dengan Zubair? Sofiah mak saudara kahwin dengan Awam, dapat Zubair bin Awam. Apa hubungan Zubair dengan Nabi? Sepupu Nabi lah. Zubair tu sepupu Nabi, anak mak saudara Nabi. Zubair juga boleh jadi anak saudara Nabi. Kok mana jadi? Agak-agak kok mana Zubair nak jadi anak saudara Nabi? Nabi anak yatim, mak tak ada. Bapa tak ada, mak tak ada, kakak tak ada, abang tak ada, adik tak ada. Macam mana Zubair boleh jadi anak saudara Nabi? Biasa anak saudara ni anak abang ke, anak kakak ke, anak adik-beradik kita. Dah Nabi orang je, tiba-tiba Zubair yang jadi sepupu tadi, Zubair juga boleh jadi anak saudara. Kok mana? Bapak Zubair tadi siapa bapak Zubair? Awam. Awam tu siapa? Awam tu ialah Awam bin Khuwailid, abang kepada isteri Nabi Khadijah binti Khuwailid.
Awam bin Khuwailid abang kepada Khadijah binti Khuwailid. Bila Zubair tu anak Awam, dia anak saudara Khadijah. Khadijah kahwin dengan Nabi, jadilah anak saudara sabit Nabi juga. Tadi sepupu, dia jadi anak saudara sabit. Zubair juga boleh jadi biras Nabi. Sebab Zubair bin Awam suami kepada Asma binti Abu Bakar. Nabi kahwin dengan adik dia Aisyah binti Abu Bakar. Zubair tu suami Asma. Asma tu kakak Aisyah. Nabi kahwin dengan Aisyah, dia jadi biras. Sekaligus boleh juga kata abang ipar. Dari satu sudut lah, sebab Asma tu kakak. Jadi apa hubungan Rasulullah dengan Awam? Dah Khadijah tu adik, Awam tu abang. Awam tu jadi apa? Abang ipar Nabi. Dalam masa yang sama, pak saudara Nabi dah, dia suami mak saudara Nabi. Awam tu abang ipar Nabi, sebab Khadijah tu adik. Sedangkan Awam ni kahwin dengan Sofiah, mak saudara. Satu abang ipar, satu pak saudara pula. Pening ke tak pening? Oh, pening ya tak? Bendanya senang je, tapi dia jadi 69 punya family lah. Simple. Sebenarnya ringkas-ringkas kalau kita seronok tuan-tuan belajar bab. Padahal kalau orang tanya ustaz salah silap berapa orang, tak ingat-ingat pun kita ingat Nabi je. Betul, seronok. Kita boleh tahu sahabat ni bani mana, hubungan dengan Nabi apa semua. Yang penting kita kembali semula. Tu biarlah kan, kita belajar lain kali pula. Panggillah sekali lagi. Kita belajar buat salah silap sungguh-sungguh. Okey. Tiada kompromi Nabi, kita dah selesai. Kita nak tengok hak last ni. Situ juga sebenarnya keluar Abu Sufyan. Jadi nak keluar cerita tu. Ada lagi lah Abul Buhturi daripada Bani Asad. Kemudian adanya siapa tadi? Pak saudara Saidina Umar. Abu Jahal daripada Bani Makhzum. Ada Nabih dengan Munabih, anak Hajat dari Sahmi. Ada Umayyah bin Khalaf, tuan kepada Bilal daripada Bani Jumah. Ramai. Mereka jemput seorang utusan, panggil Nabi, dan mereka buat penawaran pada Nabi. Janji Nabi nak berhenti berdakwah. Apa yang pernah mereka tawarkan pada Nabi dalam sejarah? Nombor satu, mereka tawarkan harta kekayaan. Muhammad, kalulah kamu berdakwah ni lebih kurang nak jadi kaya lah, nak harta. Kamu berdakwah ni nak kaya, nak harta. Kami akan kumpul sedikit seorang, aku bagi sikit, dia ni bagi sikit, dia ni bagi sikit. Ambil harta ni bagi kat kamu, yang menyebabkan dalam ramai-ramai ni kamu jadi hak paling kaya. Kami bagi kat kamu harta sikit-sikit, kami kutip ni, dengan kamu dapat tu, kamu paling kaya antara kami. Syarat dia berhenti berdakwah. Nabi terima ke Nabi tolak? Bukan Nabi berdakwah nak benda ni, tolak tepi. Tak mau. Yang pertama mereka tawarkan jawatan. Adakah kerana kamu berdakwah ni, kamu nakkan kepimpinan, populariti, kami nak jadi pemimpin di kalangan kami? Boleh, kami akan lantik kamu jadi ketua, jadi pemimpin. Syarat dia berhenti berdakwah. Nabi terima ke Nabi tolak? Nabi tolak. Yang ketiga, sebab ada sebahagian negara-negara Arab masa tu dia tak guna biasa-biasa ni pemimpin, ketua suku, ketua kabilah. Dia guna istilah Malik, raja. Contoh di Himyar, ada Raja Himyar, ada Raja Sabah, ada Raja Ghassan, ada Raja Munazirah. Kalau kamu nak angkat, kami angkat sama macam tu, nak gelaran raja, Raja Mekah, Raja Arab, kami akan lantik kamu. Nabi tolak ke Nabi terima? Tolak. Kalau kamu nak perempuan-perempuan cantik, kami akan bagi perempuan cantik. Nabi tolak. Last kali dia kata apa? Ni penawaran termasuk sindiran. Kalaulah kamu Muhammad termasuk di kalangan Ri'yun. Apa maksud Ri'yun? Ri'yun dalam bahasa Arab ialah orang yang dirasuk oleh jin atau syaitan kemudian cakap merapu. Maksudnya kalau yang kamu pi Gua Hira dulu, sebenarnya bukan malaikat tapi jin. Biasalah jin duduk dalam gua. Jadi sebenarnya jin masuk dalam tubuh kamu tu. Jin tu nak angkat kamu jadi Nabi dan Rasul. Kalaulah kerana kamu ni ada penyakit Ri'yun, setan yang duduk dalam tubuh kamu tu, sehingga kamu mengaku bukan-bukan, kamu caci maki agama nenek moyang, kamu suruh pecahkan berhala. Kalaulah kami mampu datangkan tobik dan dukun, suruh sembuhkan kamu, bomohkan kamu, kalau tuan dukun tu nak berapa pun, kami sanggup bayar.
Maksudnya kamu ni kerasukan. Tapi kalau mari Tok Bomoh, selesai kamu settle, Tok Bomoh tu kata berat ni 10,000. 10,000 pun kami bayar, tak kisah. Janji kamu sihat. Ni ayat tawar ke ayat sindir? Ayat sindir Nabi lah. Konon-kononnya Nabi ni kerasukan, masuk benda lain. Tapi kalau berapa upah dia pun kami bayar. Janji kamu sihat. Semua Nabi tolak. Bila Nabi tolak jenis penawaran, mereka buat apa kat Nabi? Tawar macam-macam tak mau ni, bermulalah assassination character, pembunuhan watak dalam masyarakat. Seorang yang paling baik cuba dikelabui mata supaya jadi teruk dan jahat di mata masyarakat. Sebenarnya Muhammad ni pembohong, Muhammad ni penipu, Muhammad ni orang gila, Muhammad ni tidak siuman, Muhammad ni dah tak berjaya. Tawar tadi tak berjaya, tuduhan. Benda ni masih berlangsung sampai hari ini. Seseorang yang mungkin baik tetapi nak melenyapkan dia, kepercayaan dia hilang dalam masyarakat, tuduhan dibuat. Sehingga akhirnya tuduhan demi tuduhan, orang percaya terima pakai tuduhan tu. Oh teruk rupanya dia ni, kita ingat ke baik. Mari satu pula, teruk. Sehingga orang hilang dah kepercayaan. Sebenarnya tu adalah provokasi. Tu adalah rancangan nak bagi hilang kepercayaan masyarakat pada dia. Bila orang sebut macam tu, dah benda tu tak ada pada Nabi, tak berjaya juga. Last kali kita kata paling core, mereka cuba bunuh Nabi ketika malam Nabi nak berhijrah, rumah Nabi kena lingkung tu kan. Tujuan dia nak bunuh Nabi, sampai tahap nak bunuh. Dalam Anfal ayat 30 kan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa yamkuruna wa yamkurullah, fi'il madhi ke fi'il mudhari' tu tuan-tuan? Wa yamkurun fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Nahu. Tok Imam, wa yamkurun fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il mudhari'. Fi'il madhi ni hak lepas. Contoh wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Madhi, benda lepas. Kisah ni Allah garap cerita Nabi Isa sebagai contoh. Nabi Isa kan benda dah lepas. Pembohongan yang Nabi Isa kena salib, Nabi Isa dah mati di tiang salib. Tapi di belakang tu wa makaru wa makarallah. Betul lah fi'il madhi. Tetapi kisah Nabi ni pun fi'il madhi. Tetapi kenapa guna wayam kurun dengan mudhari'? Benda tu benda dah lepas dah. Dua-dua benda dah lepas. Patut wa makaru wa makarallah juga. Tapi yang ni wayam kurun wa yam kurullah. Sebab fi'il madhi semua Allah sebut fi'il mudhari' tu. Liyusbituka mudhari', yuqtuluka mudhari', yukhrijuka mudhari'. Nak bagi tahu dekat kita apa yang dialami oleh Rasulullah akan turut dialami dan dirasai oleh orang yang mengikuti perjuangan berlandaskan apa yang dibawa oleh baginda. Kalau dahulu Nabi nak dipenjarakan, Nabi nak dibunuh, Nabi nak diusir, benda tak mustahil. Kalau ada orang yang bawa dakwah cara Nabi akan turut mengenai dan merasai yang sama seperti Nabi rasa. Kalau kuat-kuat sikit, slow-slow sikit. Kalau tak mau masuk dalam, tak dah. Lepas tu, kuat-kuat slow-slow sikit. Aku ancam ni, kalau hang tak slow-slow, aku tembak di kepala, contoh. Ancam dah. Slow-slow sikit, kalau tidak, buang daerah, macam-macam. Benda tu akan berlaku, tuan-tuan. Sebab tu Allah guna fi'il mudhari'. Benda tu akan sentiasa ada ancaman-ancaman seperti yang pernah dirasai oleh Rasulullah bagi pejuang-pejuang dakwah agama. Dakwah juga nak pukul 10 ni. Makanan disediakan ke tak? Walaupun saya dah makan, tapi saya tanya. Sebab kalau orang sedia, kita raih kan. Kalau orang tak sedia pun, kita cari makan sendiri, tak ada masalah pun. Cuma setiap masjid ni, tuan-tuan, bukan kata pesanan saya tak layak untuk berpesan kepada tuan-tuan. Cuma bagi ahli-ahli jawatan kuasa, gabung dengan pengurusi, gabung dengan komuniti dan masyarakat, kita sama-sama berusaha. Perkara paling penting ialah kita nak create program-program yang boleh
ajak masyarakat tu mendekati masjid. Fikirlah apa-apa pun. Kita kata, apa program kita nak buat, apa aktiviti kita nak buat, tarik anak-anak muda, tarik orang-orang perempuan, tarik orang-orang tua, yang mana bila datang ke masjid, buat program dan aktiviti ni mereka rasa seronok. Hati mereka tu terikat, hati mereka terpaut dengan masjid. Jadi mana-mana masjid pun saya pesan demikian, supaya kita cari rangka lah, kita create satu aktiviti yang mana boleh ajak dan tarik masyarakat untuk datang ke masjid. Apapun yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang sentiasa tersilap dan tersalah, yang sentiasa tak kena, tak ada orang lain, diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.